Yo guys, bersama saya lagi dalam Alright Novel Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, ini dia sahabat-sahabat semua, suara anak muda daripada Pakatan Harapan bersama dengan suara anak muda orang asli, sahabat-sahabat semua. Ini adalah satu kenyataan sidang media mereka yang mana ya apa yang mau mereka lakukan untuk memperjuangkan dan juga tujuan mereka untuk mengadakan sidang media ini. Jadi ini terbaik perjuangan anak muda yang bersama ya dengan Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani pada hari ini. Jadi menarik untuk kita dengar apakah kenyataan daripada pihak anak muda ini. Jadi sahabat-sahabat semua, tanpa membuang masa, mari kita tonton video ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa juga untuk terus support Alright Novel Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. So, mari kita tonton bersama sidang media anak-anak muda ini, sahabat-sahabat. Saya Taira Hanim, Naib Angkatan Muda Keadilan. Pada hari ini kita ingin mengumumkan dan juga kenapa? Okay. Okey, yang pertamanya terima kasih kerana sudi hadir pada hari ini bersama-sama Angkatan Muda Keadilan dan juga Ahli Parlimen Petaling Jaya YB Lee Chen Chung. Pada hari ini kita nak bercakap tentang satu program yang Angkatan Muda akan adakan pada pertengahan Julai ini, iaitu Suara Pemuda, dan Angkatan Muda Keadilan tekad untuk mengangkat suara golongan marginal belia di peringkat akar umbi dalam membina Malaysia baharu dan juga manifestasikan Kerajaan Madani pada hari ini. Okey, jadi kenapa kita nak kena buat benda ni pada hari ini dan apakah sebenarnya agenda yang kami bawakan pada hari ini? So yang pertamanya, kami melihat Perikatan Nasional sebagai pembangkang yang bermasalah kerana mereka gagal menanggapi isu-isu rakyat dan juga gagal nak selesaikan masalah yang berada negeri mereka sendiri. Mereka hanya memainkan sentimen kaum dan agama, dan oleh itu kita lihat keperluan untuk Angkatan Muda Keadilan dan juga golongan pemuda untuk bawa suara akar umbi belia di peringkat di bawah dalam bentuk polisi dan juga yang kita akan sampaikan kepada administration ataupun Kerajaan Madani dalam naratif ekonomi Kerajaan Madani tidak lama lagi. Sebelum itu, YB Chen Chung juga adalah merupakan kita punya sponsoring members of parliament. Setiap engagement yang kita lakukan sepanjang 2 bulan lepas, saya telah bertemu ramai kumpulan-kumpulan anak muda marginal sebagai contoh orang asli, pengguna kemudahan awam, hartal doktor kontrak dan sebagainya. Dan ini hanyalah permulaan. Kita akan melakukan lebih banyak engagement termasuklah dengan ministry-ministry, kementerian dan sebagainya. Jadi sebenarnya what does it entail ataupun apakah sebenarnya yang kita cuba bawa? Jadi dalam Kerajaan Madani pada hari ini kita percaya bahawasanya ianya perlu menjadi inklusif dan apa-apa suara di bawah tidak menjadi echo chamber. Jadi adalah menjadi tugas pemuda dan sayap pemuda keadilan untuk memanifestasikan suara pemuda akar umbi dan juga kita bawa politik baharu bukan sekadar retorik sahaja, tapi dalam bentuk polisi dasar awam dan juga kita membawa golongan-golongan marginal where actually their life matters and what's happening on the ground. Okay, so kita juga dalam kerangka Kerajaan Madani pada hari ini, we are defining the youth wing roles in the party and the government, and we are also would like to add values ataupun menambah nilai kepada Kerajaan Madani hari ini dalam bentuk yang konstruktif dan juga dalam bentuk yang membina dan substantif. Okey, jadi kita juga bawakan orang asli pada hari ini untuk bercakap tentang isu mereka. Usually program-program anak muda kan selalu ahli politik yang bercerita kan. So what we are doing right now, we are actually getting this youth on the ground ataupun anak muda akar umbi untuk preach to the politicians ataupun bercerita tentang masalah mereka, sebab saya yakin dan percaya Kerajaan Madani ini sebenarnya sangat mendengar suara di bawah dan juga kita cuba untuk membina kepercayaan di kalangan anak muda yang merupakan suatu peratusan pengundi yang sangat besar untuk pilihan raya negeri akan datang dan juga untuk generasi masa hadapan. Jadi saya berterima kasih kepada YB Chen Chung kerana menyokong saya ini. YB mungkin boleh tambah sepatah dua di atas inisiatif kita.
Right. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani kepada rakan-rakan media, anak-anak muda yang cukup bersemangat pada tengah hari ini. Saya selaku Ahli Parlimen Petaling Jaya memberikan sokongan penuh kepada aspirasi dan juga gerak kerja anak-anak muda di bawah Angkatan Muda Keadilan supaya kita boleh terus berangkul idea-idea, idealisme dan juga bidang-bidang yang anak muda berminat untuk menyumbang supaya kita boleh menterjemahkan segala usaha ini dalam bentuk dasar, dalam bentuk sokongan kerajaan dan yang penting untuk mencorak masa depan dan juga hala tuju dasar pembangunan, dasar kelestarian dan juga dasar untuk anak muda buat masa depan kita. Kita hari ini berkesempatan saya bertemu dengan ada dari masyarakat orang asli, ada juga dari masyarakat ataupun ahli-ahli sebagai penggiat ataupun aktivis, ada yang dari transit, pengguna pengangkutan awam ya dan lain-lain. Saya melihatkan kesemua usaha ataupun inisiatif-inisiatif sebegini harus disambut dengan positif dan disambut baik oleh institusi ataupun agensi-agensi awam kita. Sebab kesemua idea ni saya nampak tepat kepada permintaan semasa ataupun keperluan semasa yang mana sistem kita perlu react ataupun memberikan respon ya kepada desakan, seruan dan juga aspirasi mereka agar dasar kita, peraturan kita dan lain-lain boleh dirombak, boleh direformasikan supaya ianya boleh menepati keperluan semasa. Saya juga menyambut baik pada bulan depan akan ada satu program besar-besaran yang akan diadakan di PJ. Mungkin itu sebabnya saya ada di sini. Jadi saya menyambut baik dan saya mengajak anak-anak muda, ayo menyertailah bersamalah dalam platform ini beramai-ramai supaya kita boleh bersama memantapkan tanah air tercinta kita ini. Terima kasih. Terima kasih YB Cincuk. Saya ingin menjemput wakil orang asli untuk supaya kita tahu apa masalah-masalah contemporary mereka dan juga saya rasa tak banyak kan engagement yang sebenarnya kisah ataupun bicarakan soal orang asli. Tapi sebenarnya sebagai kerajaan madani yang inklusif, saya rasa sudah tiba masanya madani itu diekspresikan, dimanifestasikan dengan memperkasakan masyarakat yang orang panggil the bottom of society. Where the bottom of society prevails, that's where we know that the government is actually effective. Jadi saya mempersilakan rakan saya, aktivis orang asli untuk share their stories and what do they hope to gain from kita punya engagement pada hari ini. Okey, baik. Terima kasih Saudari Taira. Bagi masyarakat orang asli, saya hanya ingin menyatakan beberapa masalah utama yang tidak pernah selesai walaupun kerajaan silih berganti bertukar. Antaranya adalah berkaitan dengan pengiktirafan terhadap hak tanah adat orang asli, yang mana kita melihat tiada keinginan ataupun political will daripada kerajaan-kerajaan sebelum ini bagi memastikan proses ini berjalan dengan baik. Hanya ada berlaku sedikit gerakan semasa Pakatan Harapan menjadi kerajaan pada tahun 2018 dan selepas itu ianya kembali senyap, dan kita berharap bahawa kali ini adalah ianya boleh diangkat semula untuk memastikan hak ke atas wilayah tanah adat ini boleh dilaksanalah. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah saya ingin menyentuh bahawa perkara asas itu pembangunan infrastruktur asas di penempatan orang asli adalah tidak membangun dengan pesat, kerana semua projek-projek yang dijalankan adalah seperti Gajah Putih sebagai contoh, projek tube well dan sebagainya, yang kita melihat sebenarnya perkara itu tidak memberi impak yang besar kepada komuniti, tetapi pihak kerajaan seringkali melakukan projek-projek yang try and error ini dan tidak memberi kesan yang positif lah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah berkaitan dengan projek pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan sebelum ini seperti TSK, TSB dan juga RPS, yang kita melihat bahawa tidak mampu mengeluarkan masyarakat orang asli daripada kepompong miskin tegar yang ada, kerana
mengikut situasi semasa di orang asli bahawa bayaran dividen yang diberikan kepada komuniti itu hanyalah bernilai 300 hingga 800 ringgit sebulan. Kalau mengikut kadar garis kemiskinan pun orang asli tidak lepas daripada itu. Dan kemudian apa yang menjadi kekangan adalah apabila Akta Perhutanan dan Penghilitan ini dipinda, bahawa masyarakat orang asli tiada akses untuk mereka memasuki ke hutan dan mengambil hasil di dalam, kerana mereka juga akan terkena ketindakan jika tidak mempunyai permit. Dan kita tahu kekangan yang orang asli ada adalah mereka tiada kepakaran atau kemahiran untuk menguruskan permit dan sebagainya. Jadi itu merupakan isu yang harus dilihatlah. Yang seterusnya adalah saya melihat adalah bagi golongan belia, isu yang amat ketara adalah dari dalam aspek pendidikan. Jurang pendidikan anak-anak muda orang asli dengan masyarakat arus perdana ini sangat jauh. Jika kita lihat bilangan masyarakat anak muda orang asli yang pergi ke peringkat pengajian lebih tinggi itu sangat rendah berbanding dengan masyarakat lain yang boleh bersaing dengan masyarakat arus perdana. Dan kerana kita melihat masyarakat orang asli dalam kalangan belia ini tidak peka dan tidak berkenan untuk mendapatkan akses pendidikan kerana diskriminasi. Sebagai contoh, rakan-rakan saya selalu mengadu kepada kami, apabila pergi sekolah, orang selalu mengutuk masyarakat orang asli macam-macam kerana masyarakat luar macam culture shock apabila mengetahui orang asli. Salah satu punca yang dapat kita lihat adalah kerana di dalam silibus pendidikan itu sendiri tidak memasukkan sejarah pewujudan orang asli di negara ini, yang membuatkan masyarakat arus perdana tidak mengetahui, kebanyakan tidak mengetahui wujudnya orang asli dan menjadi macam satu abstrak kepada mereka lah, yang macam ada ke orang asli ni. Macam saya di Johor pun banyak juga yang banyak. Jadi saya minta supaya pihak kerajaan melihat perkara ini dan meletakkan sejarah wujud orang asli ini dalam silibus pendidikan yang akan datang. Yang akhir saya rasa masalah umum masyarakat orang asli adalah berkaitan dengan pendiskriminasian lah, yang mana orang asli tidak mempunyai hak kendiri untuk menentukan penentuan diri. Seperti apa yang kita sedia maklum, segala proses untuk membangun atau merubah nasib orang asli ini harus ditentukan oleh satu agensi, iaitu Jabatan Kemajuan Orang Asli. Pada hemat saya bahawa perkara ini amatlah tidak baik untuk kelangsungan masa depan orang asli, kerana kita juga manusia biasa yang mempunyai akal fikiran untuk berfikir dan rasa diri untuk merubah kehidupan ke arah yang lebih baik. Tetapi jika semua perkara itu harus ditentukan oleh satu entiti lain yang bukan mewakili suara kita atau kehendak kita, itu menjadi satu masalah kepada kita lah. Jadi kita berharap bahawa pihak kerajaan melihat semula peranan JAKWA ini, yang mana sebaiknya jika boleh menghadkan kuasa mereka hanya berkaitan dengan isu-isu kebajikan orang asli seperti kesihatan dan juga kebajikan, tetapi tidak memonopoli segala perkara yang berkaitan dengan hak-hak orang asli seperti hak tanah dan juga hak kehidupan. Kerana kita lebih selesa jika kerajaan melihat semula deklarasi perubahan pasal 21 berkaitan orang asal dengan perkara yang berkaitan dengan izin maklum awal bebas telus, yang mana memberi hak kendiri kepada orang asli untuk menentukan kehidupan mereka. Sekian, terima kasih. Itu saja daripada saya. Terima kasih kepada Mazrul, wakil daripada orang asli. Saya juga nak sebut ya, saya ada engage ataupun melakukan perbincangan bersama ramai kumpulan-kumpulan orang asli, dan sesuatu yang sangat menarik yang kita perolehi adalah ada di JAKWA ataupun orang asli di Selangor sebagai contoh di Bukit Lanjan, dan orang asli di negeri-negeri lain seperti Johor, Negeri Sembilan, Kelantan. Namun apa yang saya perolehi dan dengar daripada orang asli sendiri yang tinggal di Bukit Lanjan adalah bahawasanya kehidupan mereka dan JAKWA itu sendiri, walaupun sebuah agensi kerajaan, ianya menjadi lebih baik dan efektif di bawah Kerajaan Pakatan Harapan sejak 2008. Jadi perkara-perkara beginilah yang kita ingin dedahkan, bahawasanya there is and effectiveness in the Pakatan Harapan state government, and we would like to do more, termasuklah di Kelantan dan juga di Negeri Sembilan. Dan seterusnya saya ingin menjemput rakan-rakan advokasi untuk pengangkutan awam untuk meluahkan dan menceritakan pengalaman advokasi mereka. Silakan.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Faiz dari organisasi Transit Malaysia. So kami adalah sebuah organisasi yang which advocates for better transport planning and also for better urban planning throughout the Klang Valley. We would like to highlight a few problems when it comes to unsustainable transportation policies. Antara problem-problem statement yang telah kami identifikasikan adalah kos sara hidup yang tinggi dan keadaan gaji graduan yang mendatar mengakibatkan because of our stagnant wages basically, it is very expensive for young people to allocate a huge amount of their wages to personal transportation. Because of our car-centric policies, we have also one of the highest transport accidents in Southeast Asia, and we have also identified that our cities have very bad walkability and cyclability, which also inhibits the accessibility for our disabled friends. We have also identified that our car-centric planning also inhibits the construction of more affordable housing that is more accessible to low-income families. Currently, a lot of social housing is built far away from transport nodes in the country with little access to public transport, which also further inhibits our low-income friends from moving up the social ladder. So we have also identified that our bus systems in our cities is very inadequate. It is inadequate in the Klang Valley. What more outside of the Klang Valley in cities like Johor Bahru, Penang, Ipoh, Taiping, and even big cities in the East Coast, in Kota Baru, for example. We would like to urge the current Madani government to stay true to what they promised in the manifesto. Macam mereka telah menjanjikan bahawa kerajaan akan membeli 10,000 buah bas baru untuk diletakkan di atas jalan-jalan bandar kita. These 10,000 buses will not only help our people, but they will also help reinvigorate industry. We have a big bus manufacturing industry here in Malaysia. One of it is Gemilang Coachworks. If the government were to invest in this, in buying more buses, we could create more jobs, not only within the industry, but also we could create jobs for bus drivers, and we could also create more opportunities for people who live in the city. Besides that, we would also like to bring up the kerfuffle that is the PJD link, which is a problem, a mystery that is yang membelenggulah penduduk Petaling Jaya pada ketika ini. Belum ada kata putus dari kerajaan negeri sama ada mereka menolak ataupun menerima cadangan projek ini. Kalau kita lihat dari berita, kendang telah dibunyikan, katanya syarikat ini telah menerima dana yang besar untuk memulakan projek ini, dan hanya tinggal kelulusan sahaja dari kerajaan negeri, kerana projek ini telah menerima kelulusan dari kerajaan pusat, kalau saya tak, if I'm not mistaken lah. So kerajaan terdahulu. So menjelang pilihan raya negeri ini, kami menggalakkan ataupun we urge the government, the state government headed by Pakatan Harapan, to state what is their stance regarding this highway project. This highway project will cut through urban communities, low-income urban communities, divide communities, and further put people into poverty. It will further put people into car dependency, which, as I said earlier, is not sustainable. It is a big black hole in the pockets of the rakyat, and it is also bad for our sustainable goals. Kita hendak menjadi sebuah negara yang
hijau, tetapi kalau kita terus-menerus menggalakkan pembinaan yang berasaskan kenderaan peribadi, kita tak akan dapat capai perkara ini. Tambahan pula, kerajaan sedang berhasrat untuk to rationalize subsidies. So if the government wants to rationalize subsidies, of which a huge chunk of it is fuel subsidies, there has to be an alternative. The alternative has to lie in public transport. And if the rationalization doesn't happen in tandem with improvements in public transport, then the people will be thrown into a state of difficulty. Because at present, the transportation cost, even with fuel subsidies, is very high. Would my friend here would like to add anything? Okay. Hi, salam sejahtera. Okay, I would like to add also on housing, as we are lack of quality housing, especially on social housing, because for us actually we would like the government to provide housing that is not just in terms of cheap, in terms of price, but everyone deserves proper housing. Okay, perumahan yang baik dan selesa. Okay, and then also because of what my friend have said here, we have also lack of maintenance for the existing PPR, and also the standard of affordable housing in Malaysia is actually not that admirable. Meaning that in terms of design, in terms of how like the height of ceiling, corridors and stuff like that. Okay. Also, I would like to touch on ketidakseimbangan kadar sewa. That is the unfair rental agreement. So it is normally berpihak more towards the landlord rather than the B40 who are renting these houses. Okay. Thank you. Okay. So Anda boleh berikan juga sampai di sini saja sahabat semua. Terima kasih kerana bersama dengan Alright Nampak Channel. Itu dia sebentar tadi kita mendengar suara-suara daripada anak-anak muda orang asli ya, yang memberi keyakinan kepada Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani hari ini di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kita mengharapkan yang terbaik supaya kerajaan ini yang cakna, yang prihatin dengan rakyat dapat memfokuskan pembangunan ya anak-anak muda dan juga anak-anak orang asli di negara kita. Jadi sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Terima kasih sekali lagi kerana menyokong channel ini. Yang belum sokong jangan lupa untuk terus support Alright Nampak Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share video-video yang ada dalam channel ini. Jadi sekali lagi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apapun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dadah tanya selera. Sekian saya daripada Alright Nampak Channel. Sekarang kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.